Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penglibatan belia dalam kegiatan kesukarelawanan penting bagi meningkatkan lagi jati diri dan syahsiah untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Selaku stakeholders yang dinamik, golongan belia juga perlu terlibat dengan aktiviti-aktiviti kebeliaan demi merealisasikan Wawasan Brunei 2035. Bagi melahirkan belia yang berwawasan, kerjasama antara pihak-pihak berkepentingan dan badan bukan kerajaan NGO memainkan peranan yang penting. Ini termasuk menyediakan landasan untuk para belia mengembangkan kemahiran kepimpinan selain memangkin perubahan positif dalam diri belia dalam menghadapi cabaran sosial masa kini. Ini ada kehidupan kualiti kehidupan yang tinggi di mana wawasan kita ni di sana kita tanamkan sifat kepada belia-belia kita ni agar mereka tahu bahawa mereka inilah bakal pewaris di masa akan datang. Jadi ini boleh dicapai melalui pelbagai cara termasuk pendidikan, program mentorship, penglibatan dalam masyarakat dan contoh teladan. Dengan memupuk nilai-nilai sosial ini, generasi muda dapat memberi sumbangan dalam membina masyarakat yang harmoni, inklusif dan sejahtera selaras dengan Wawasan Brunei 2035. Gerakan dakwah yang bersistematik dan teratur mendorong misi penyebaran syiar Islam khususnya di daerah Temburong berkembang dengan pesat. Ini terbukti apabila jumlah saudara baharu terus meningkat dengan 1,353 pengislaman dicatatkan dari tahun 1956 hingga tahun 2022. Tahun ini pula 8 orang dicatatkan memeluk agama Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya, Adrian Fazul Samad ada laporannya. Sebagai sebuah institusi yang berperanan menyebarkan agama Islam, termasuk kepada masyarakat bukan beragama Islam, Pusat Dakwah Islamiah melalui unit dakwah daerah Temburong terus berusaha mempertingkatkan gerakan dakwah di daerah tersebut. Dengan perancangan rapi dan teratur, penyebaran dakwah dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kita ni banyak melihatlah aktiviti-aktiviti keagamaan yang dibuat bukan saja di masjid-masjid di daerah Temburong ini, tetapi juga di balai-balai ibadat. Yang mana ini nampak sudahnya orang kepekaan orang kita ni mengenai dengan syiar Islam di Temburong ini. Bagi meningkatkan lagi kefahaman mengenai agama Islam dalam kalangan saudara-saudara baharu, unit dakwah daerah Temburong terus mengadakan kelas-kelas bimbingan mualaf. Melalui gerakan dakwah yang bersistematik dan teratur, syiar Islam akan terus berkembang dengan pesat, sekaligus dapat memastikan agama suci terus bersinar di bumi Darussalam Amnya dan daerah Temburong khasnya. Laporan Adrian Fazul Samad untuk Berita RTV. Sempena Hari Buah Pinggang Sedunia 2023, Kementerian Kesihatan mengadakan majlis penyampaian hadiah cabaran video media sosial dan cabaran larian secara maya serta penyerahan cek ke tabung amal bantuan pesakit TABP Kementerian Kesihatan. Majlis berlangsung di Pusat Dialisis Rimba, Jabatan Perkhidmatan Renal. Penyerahan cek RM2,170 untuk TABP disempurnakan oleh Wakil Syarikat Route 31 kepada Awang Abdul Muiz bin Haji Ibrahim, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Jabatan Perkhidmatan Renal. Tabung amal tersebut digunakan untuk membantu pesakit-pesakit yang berdaftar di bawah Perkhidmatan Kebajikan Perubatan seluruh daerah. Manakala cabaran video dan cabaran larian secara maya dihasrat dapat meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menjaga kesihatan buah pinggang dan isu-isu berkaitan. 143 orang menyertai siri webinar Galakan Budaya Membaca 2023 dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan. Webinar kali keempat ini bermatlamat bagi membudayakan masyarakat membaca. Antara pengisian webinar termasuk pembentangan bertajuk Literasi Awal, Proses Membaca dan Implikasi terhadap Strategi Pengajaran dan Belia dan Membaca di Mana Kita Ni.
Pembentangan antara lain menyentuh mengenai perubahan dalam pendidikan literasi awal kanak-kanak dan memupuk budaya membaca dalam kalangan belia. Program Bengkel Kimpalan yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE Kampus Nakhoda Ragam mendapat perhatian rombongan Kolej Vokasional Sandakan Sabah semasa lawatan ke kampus berkenaan kemarin. Rombongan seramai 5 orang ini diketuai oleh Muhammad Fitri Nizam Izani bin Bungsu, pensyarah kolej berkenaan. Antara pengisian lawatan, taklimat ringkas mengenai program Entech in Building Craft yang ditawarkan di IBTE Kampus Nakhoda Ragam dan demonstrasi praktikal dari Bengkel Kimpalan. Pelbagai aktiviti menarik dianjurkan oleh Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Daerah Tutong sempena musim cuti persekolahan penggal kedua. Diadakan sehingga esok, aktiviti dibuka bagi orang ramai khususnya kanak-kanak dan muda-mudi. Kemarin Perpustakaan berkenaan mengadakan aktiviti permainan dalam dan melukis poster tema Kenali Negara Kita Ni. Kami telah mengadakan beberapa aktiviti yang menarik bagi kanak-kanak dan juga muda-mudi ini. Antara tujuannya adalah untuk meluangkan masa mereka di perpustakaan sempena cuti sekolah ini dan memberikan mereka pembelajaran yang bermanfaat. Suasana di Ibu Negara bertambah meriah dengan program Summer School Holiday yang diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Program sempena musim cuti persekolahan menyediakan pelbagai aktiviti menarik bagi para pengunjung. Bermula 4 petang hingga 10.30 malam, program disertai oleh pengusaha kecil dan sederhana yang mengetengahkan produk pakaian, aksesori dan makanan. Program sehingga 3 September ini turut memberi peluang bagi ahli keluarga meluangkan masa bersama. Untuk meramaikan lagi, memeriahkan lagi Bandar Sebegawan masa musim percutian ini ya. Dan kami yakin juga bukan semua orang Ketani yang keluar negara untuk bercuti, tapi ada juga yang mahu bercuti di negara sendiri. Bazar Thailand yang diadakan sejak 25 hari bulan Ogos memberikan pengalaman berbeza kepada para pengunjung. Pelbagai produk diketengahkan sepanjang 4 hari bazar diadakan di pusat membeli belah One City. Di samping berpeluang merasa sendiri masakan dan produk Thailand, bazar turut memberi peluang kepada pengunjung untuk mengenali produk keluaran negara tersebut. Kami berharap yang bazar Thailand ini akan diadakan pada masa akan datang supaya orang-orang Brunei boleh mencuba dan merasakan masakan Thailand. Every time we open the bazaar in here, they always come. Yeah, and very interesting because they suka Thai food. It's very good response from the local people. So many people visit us from the morning. Ia membantu peniaga-peniaga kecil dan peniaga-peniaga sederhana untuk mengeksposkan barang-barang produk Thailand yang mereka jual, dan bukan saja peniaga-peniaga yang dari luar. Dengan adanya bazar Thailand ini, kami boleh melihatlah sendiri barang yang dijual. Industri kreatif tanah air terus berkembang dengan kemunculan artis-artis muda yang berbakat. Terbaharu seorang belia tempatan yang dikenali sebagai Miang Katun menceburi bidang lukisan kartun. Ikuti laporan lanjutnya bersama Mazia Jini. Sudah terdedah dalam dunia lukisan sejak berumur 8 tahun, Awang Syahmi Sofriana mengenali asas dan teknik melukis daripada neneknya. Dipengaruhi majalah-majalah komik Melayu, Awang Syahmi telah menciptakan gaya lukisan tersendiri dengan menggabungkan elemen minimalis dan tradisional. Kini, karyanya mendapat pengiktirafan apabila diterbitkan dalam sebuah majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Alhamdulillah, saya telah mengikuti satu
komik majalah yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa iaitu Lakak-Lakak, dan kini saya telah yang pengeluaran iaitu sesi yang keempat, volume keempat, dan kini alhamdulillah saya juga mempunyai buku tersendiri iaitu Mini Ziyad Kembara Islamik yang memfokuskan kepada ajaran Islam. Awang Syahmi menzahirkan harapan agar seni kreatif di negara ini dipandang tinggi. Ini kerana seni kreatif juga mampu menjadi platform dalam memberikan pendidikan. Dengan adanya seni ini, ia boleh menolong petani untuk mencapaikan sesuatu lah, macam dari segi edukasi, dari segi keagamaan, dan juga ia mempunyai role yang sangat crucial lah di Brunei Darussalam untuk pendidikan orang macam ni lah. Semoga apa yang dilakukan oleh Awang Syahmi akan menjadi penyuntik semangat bagi para penggiat seni tanah air mengangkat komik tempatan ke peringkat antarabangsa. Maziah Jini melaporkan untuk Berita RTB. Orang ramai di alun Hari ini kempen derma darah akan diadakan di bangunan Dar Takaful IBB Utama Bandar Seri Begawan bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang. Manakala esok 31 Ogos kempen diadakan di tingkat 3 The Mall Gadong bermula 10 pagi hingga 3 petang. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card bagi kempen derma darah tersebut adalah sangat digalakkan. Orang ramai juga boleh menderma darah di pusat pendermaan darah dan tabung-tabung darah di kesemua hospital kerajaan di negara ini. Perkhidmatan dibuka semasa waktu bekerja. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan telah mengeluarkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat AS dan A sesi Mei-Jun 2023. 1,564 calon telah menduduki peperiksaan BC-GCE peringkat AS. Di peringkat nasional, 1,199 calon memperoleh 2 AS dan ke atas, manakala 811 calon memperoleh 3 AS dan ke atas. Di peringkat sekolah, 1,197 calon memperoleh 2 AS dan ke atas, manakala 810 calon memperoleh 3 AS dan ke atas. 100 calon menduduki peperiksaan BC-GC peringkat A. Di peringkat nasional, 43 calon memperoleh 2A dan ke atas, manakala calon yang memperoleh 3A dan ke atas adalah 28 orang. Di peringkat sekolah, 12 calon mendapat 2A dan ke atas, manakala 9 orang calon sekolah memperoleh 3A dan ke atas. Slip keputusan boleh didapatkan di sekolah masing-masing, manakala bagi calon persendirian, slip keputusan hendaklah diambil di kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan setempat Kementerian Pendidikan pada waktu berjabat. Calon yang berhasrat menduduki peperiksaan BC-GC peringkat AS, A, O dan IGCSE bagi sesi Oktober-November 2023, pendaftaran late entry akan dibukakan bermula 30 Ogos hingga 7 September 2023. Maklumat lanjut, layari laman Sesawang atau datang terus ke lokasi seperti yang tertera. Sebuah syarikat dikenakan kompaun di bawah Akta Kesalahan Rampaian 2021 Penggal 30. Kompaun dikeluarkan oleh bahagian penguatkuasaan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria. Syarikat Liu Lok and anak-anak dikenakan kompaun RM1,000 atas kesalahan membiarkan sampah-sampah kotor berselerak di hadapan persimpangan jalan masuk dan keluar di sebuah pangsapuri di Kuala Belait. Syarikat tersebut telah diberikan tempoh selama 7 hari untuk menjelaskan denda kompaun berkenaan. Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria mengingatkan orang ramai dan syarikat-syarikat supaya membuang sampah di tempat-tempat yang disediakan dan tidak meninggalkan sebarang jenis sampah di tempat-tempat awam bagi menjaga kebersihan alam sekitar.
Seorang lelaki dikehendaki untuk membantu siasatan Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah. Nurul Azim bin Haji Sulaiman, rakyat tempatan, memegang kad pintar bernombor 00312-769. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah di talian 2459-500, sambungan 490 atau sambungan 333 atau hubungi talian kecemasan polis 993. Sukan bola sepak Liga Juara-Juara Eropah, 3 perlawanan bagi pusingan kelayakan kedua berlangsung awal pagi tadi. Young Boys menang 3-0 ke atas Maccabi Haifa. Galatasaray menewaskan Molde 2-1. Panathinaikos pula tewas 0-1 kepada Braga. Perlawanan akan diteruskan awal pagi esok dengan 3 perlawanan. Copenhagen akan bertemu Rakov, AEK Athens akan menentang Antwerp. PSV pula akan menerima kunjungan Rangers. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali semula bersama rakan-rakan penyampai rampai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.